السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang berkait dengan hadis-hadis ataupun Bulughul Maram yang kita bincang dalam kitab ni, hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusun dan dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam bab adab qada hajat. Hadis yang last sekali daripada bab adab qada hajat adalah hadis yang ke-21. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود. وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. Maksud hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji kamu semua dalam urusan bersuci. Mereka berkata, sesungguhnya kami beristinja dengan batu diiringi dengan air. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang dhaif. Hadis tersebut disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah yang berasal daripada hadis Abu Hurairah dengan tidak menyebut perkataan batu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam hadis yang ke-21 ini, dia menyebut satu hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, tapi sanad hadis ni adalah sanad hadis yang lemah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada ahli Quba, dan sebab dia Allah Ta'ala puji kamu ni. Lalu tu ahli Quba menjelaskan bahawasanya mereka dalam bab beristinja, mereka mendahului beristinja dengan batu, lalu disusuli dengan air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli Quba ataupun penduduk Quba adalah penduduk di suatu kampung yang berhampiran dengan Madinah. Biasanya kalau orang pergi buat umrah, dia akan pergi ziarah Madinah. Pergi kan pernah pergi kan cikgu kan? Ziarah Madinah. Kita dalam ziarah Madinah ni, dia kalau travel dia akan bawa ziarah luar Madinah. Di antara ziarah luar Madinah, kita pergi ziarah Masjid Quba.
Kita pergi ziarah Uhud, Masjid Quba, Qiblatain. Lepas tu Meda, Pasar Tamar. Tapi hok biasa ingat Pasar Tamar je. Masjid Quba tak pernah ingat mana. Baik. Jadi kan kita pergi ziarah Masjid Quba kan. Okey, Masjid Quba tu terletak di perkampungan Quba. Di perkampungan Quba adalah satu perkampungan yang didiami oleh satu kabilah daripada puak Khazraj. Lagu mana pula puak Khazraj? Okey, kita kena cerita dulu. Dia penduduk Madinah, dia terdiri daripada dua kabilah. Satunya kabilah Aus, yang keduanya kabilah Khazraj. Kabilah ni puak lah. Ada puak Aus, ada puak Khazraj. Puak Aus dia ada cabang-cabang dia pula. Puak Khazraj dia ada cabang-cabang dia pula. Di antara cabang puak Khazraj, perkampungan dia adalah di Quba. Perkampungan di Quba dipanggil perkampungan Banu Amr bin Auf. Dia panggil ada satu kelompok daripada puak Khazraj, nama dia Banu Amr bin Auf, anak cucu kepada Amr bin Auf. Dia penempatan dia adalah di Quba. Okey, yang kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba dulu, baru pergi di Madinah. Sampai di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan masjid. Lepas akhirnya turun ayat, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sesungguhnya masjid yang diasaskan di atas takwa, hak tu lebih sebenar mu berdiri di situ. Masjid yang diasaskan di atas takwa daripada permulaan hari, yang mana hak lebih patut mu berdiri di situ. Dan Masjid Quba di antara masjid yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada riwayat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu dia pergi ziarah Masjid Quba. Okey, jadi ada ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di perkampungan Quba tu ada beberapa orang lelaki yang suka bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala memang suka kepada golongan yang bersih, yang suci. Jadi Rasulullah tanya kepada penduduk Quba, sebab dia Allah Taala puji mu ni? Lalu tu penduduk Quba menceritakan bahawasanya mereka setelah daripada beristinja, dia istinja dengan batu dulu, baru disusuli dengan air. Baik. Cuma hadis ni, hadis yang diriwayat oleh Imam Bazzar, sanad dia dhaif. Walaupun hadis ni sanad dia dhaif, namun di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah tanpa menyebut perkataan batu, dan sanad tersebut adalah sanad yang diterima. Maksudnya ada sanad yang kedua, yang sahihnya adalah tanpa menyebut batu. Maksudnya mereka itu beristinja dengan air. Maka sebab itulah kata ulama, yang paling afdal kita beristinja adalah dengan air, barulah disusuli dengan batu. Namun ada ramai juga ulama mengatakan yang lebih afdal lagi adalah kita gabung di antara batu dengan air. Kalau kita leni tak batu lah kita leni, kita kata tisu lah. Sebab dia lebih afdal kita gabungkan di antara tisu dengan air. Bahan tisu dulu, batu baru air. Kerana apabila kita guna tisu, kayu, batu dan seumpamanya, dia dapat mengurangkan najis. Apabila dapat mengurangkan najis tak ada dah. Kita pada ambil air dah sampai secawang pun kita basuh. Betul tak gitu? Dah tak ada dah kan jirim dia, kita lap belaka dah. Dah dapat secawang dah kita basuh. Cikik je. Allahu Rabbi. Baik. Seterusnya kita masuk bab baru, iaitu babul ghusli wa hukmul junub. Bab mandi dan hukum berjunub. Ini di antara benda yang penting berkenaan dengan mandi wajib dan hukum orang berjunub. Katanya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah, dan kerap kali dah kita kabar Abu Sa'id al-Khudri bukan nama dia. Nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan, cuma kunyah dia adalah Abu Sa'id al-Khudri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Air daripada air. Air kerana air. Benda pula air kerana air. Maksud dia, air mandi wajib. Dari kerana air apabila keluar air mani. Jadi air yang pertama adalah kiasan daripada mandi wajib. Manakala air yang kedua adalah air yang kedua adalah merujuk kepada air mani. Maksudnya benda, kalau orang tu keluar air mani, maka wajib dia mandi. Okey, itu maksud daripada hadis al-ma'u minal ma'. Jadi kalau keluar air mani, maka wajib mandi. Baik. Asal kata keluar air mani, wajib mandi. Tak kira lah keluar air mani, tak sengaja ke melalui jimuk ke ataupun selain daripada jimuk. Asal kata keluar air mani, maka ia mewajibkan mandi. Artinya kita kena ingat. Adapun kalau jimuk tidak keluar air mani, lagu mana hukum dia? Okey. Ulama kata jimuk kalau tidak keluar air mani tetap mewajibkan mandi juga. Nanti dalilnya nanti hadis selepas daripada ni. Jadi kalau kita tengok hadis ni, air dari kerana air, maksudnya mandi wajib apabila keluar air mani. Kita tengok kepada hadis ni, kita dapat faham daripada hadis ni, mafhum daripada hadis ni, kalau dak keluar air mani kita jimuk, maka dak wajib mandi. Tapi sebenarnya mafhum ataupun apa yang kita faham daripada hadis ni tidaklah betul, kerana di sana ada hadis yang kedua yang mana lepas daripada ni kita akan bincang bahawasanya asal kata berjimuk walaupun tidak keluar mani tetap dia wajib mandi. Okey, sebelum daripada kita baca hadis yang kedua dalam bab mandi ni, kita kena hura dulu hadis yang pertama. Jadi dalam hadis ni kata Rasul, air dari kerana air. Air dari kerana air. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengambil daripada perkataan ni bahawasanya kalau sekiranya keluar air mani, maka wajib orang tu mandi. Okey, kita buat contoh. Kalau hak yang keluar biasa ni jelas dah lah. Sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya andai kata orang puang lah biasanya, lepas daripada dia bersetubuh dengan suami dia pun mandi wajib, duk tubik pula air. Hak yang saki baki bekasang air mani suami dia, mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib pula dia mandi sekali lagi. Sebab dalil Nabi SAW kata al-ma'u minal ma', air dari kerana air. Okey, boleh faham? Kita ulang sekali lagi, takut tak faham. Jadi biasanya berlaku kepada orang puang lah, orang lelaki dok. Orang puang ni lepas daripada dia mandi wajib, tiba-tiba tubik pula air mani untuk lelaki dia, hak yang ada dalam kemaluan dia. Kita royak jelas-jelas lagu tu. Kalau royak tak jelas-jelas lagu tu, takut tak faham pula orang, duduk pusing-pusing jauh. Kita pakai direct terus. Baik. Jadi lepas daripada dia mandi wajib, tubik pula air mani. Okey, soalannya, adakah wajib dia kena mengulangi mandi ataupun tidak perlu dia mengulangi mandi? Sebenarnya hukum ni ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak perlu dia mengulangi mandi wajib. Namun pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib kepada perempuan itu mengulangi mandi dengan syarat. Dia ada syarat dia. Bukan wajib mengulangi secara mutlak. Dengan syarat, yang pertama perempuan tu telah dewasa, maksudnya balik dah lah. Tu yang pertama. Yang keduanya, perempuan tersebut telah mencapai kepuasan daripada persetubuhan tersebut. Okey, boleh faham? Dia mencapai kepuasan daripada persetubuhan tersebut. Jadi apabila dia mencapai kepuasan, tiba-tiba keluar pula mani, tok lelaki dia, kata ulama, jadi ada zon yang kuat, sangkaan yang kuat bahawasanya air mani tok lelaki dia bercampur dengan air mani dia keluar semula. Sebab itulah wajib mandi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, kita ulang sekali lagi. Mazhab Imam Syafi'i, kalau selepas daripada perempuan tu mandi wajib kerana dia bersetubuh dengan suami dia, tiba-tiba keluar pula air mani. Kalau dia tu balik dan dia telah mencapai kepuasan daripada persetubuhan tersebut, maka wajib dia kena mengulangi mandi. Kerana air hak mani hak yang keluar pula tu, walaupun nampak pada zahir air mani tu lelaki dia, tapi oleh kerana dia telah mencapai kepuasan, jadi bermakna bercampur dengan air mani dia. Secara zahirnya berpandukan kepada hadis al-ma'u minal ma', wajib pula dia mandi.
Tapi masalah ni kita kepada masalah ni berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab. Cuma mengikut mazhab Imam Syafi'i wajib dia mandi semula. Itu kita kena ingat. Cuma dengan dua syarat saat ni lah. Dewasa, yang keduanya dia telah menunaikan mencapai kepuasan. Kalau sekiranya dia tidak mencapai kepuasan, sebagai contoh, masa dia disetubuhi oleh suami, dia tidur tak sedar setagang ataupun dipaksa. Okey, sebagai contoh, tak ada sikit pun nafsu, dipaksa sebagai contoh, ataupun dia tidak mencapai kepuasan, maka dalam tiga masalah ni tidak wajib dia mengulangi mandi semula. Rasanya jelas permasalahan yang berulang 2-3 kali agar kita tidak terkeliru di dalam permasalahan ni. Dan benda ni memang disebut secara jelas di dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Okey, seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, muttafaqun alaih, wa zada Muslim wa illam yunzil. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ia, maksud ia saat itu kembali kepada seorang lelaki, duduk di antara 4 bahagian, biasa syu'ab cabang, ia duduk pada di celah cabang 4. Dia duduk celah cabang 4. Maksud dia cabang 4 kaki dengan tangan. Maksud dia ni perkataan kinayah, kiasan daripada bersetubuh. Okey. Jadi kata Rasulullah, apabila seorang lelaki duduk di antara 4 bahagian, maksudnya di antara tangan perempuan dan 2 kakinya, kemudian ia lakukan persetubuhan, maka sesungguhnya wajiblah dia mandi. Dalam hadis ni ada riwayat yang hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Patut dikata dan Imam Muslim menambah sekalipun tidak keluar mani. Okey, walaupun tak keluar mani tetap wajib mandi. Walaupun tidak keluar mani. Apabila dia tu bersetubuh, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Cuma kata ulama, persetubuhan yang mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani apabila tenggelam hasyafah ke dalam faraq. Hasyafah ni kepala zakar. Lagi tak tenggelam, hak tu tidak wajib mandi. Okey, kita tidak perlu huraian panjang-panjang. Okey, rasanya cukup mudah untuk faham masalah ni. Masalah gini cepat sikit faham Segar sikit setengah-setengah orang kalau dengar masalah-masalah gini. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawasanya apabila berlaku persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, tenggelam hasyafah, maka ketika itu wajib mandi. Lelaki dan perempuan wajib dua-dua mandi. Dan kalau dah keluar mani tetap wajib mandi. Adapun hak yang hadis sebelum daripada ni, kata ulama hadis ni dinasahkan hukum. Maksudnya pada awal Islam kalau bersetubuh dak keluar mani dak wajib mandi. Sebab Rasul kata innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air daripada air. Dak tubik air mani dak wajib mandi. Okey, itu pada awal Islam. Manakala hadis yang kedua ni adalah hadis yang menasahkan hadis yang sebelum daripada ni. Dalil menasahkan adalah satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada seorang sahabat nama dia Sahal Al-Ansari. Yang mana Sahal Al-Ansari disempat dengan Rasul ketika dia umur 15 tahun. Kata Sahal bin Al-Ansari, Sahal Al-Ansari menyebut bahawasanya haddatsani Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'ab telah mencerita kepadaku bahawasanya annal futya allati kanu yaqulun, fatwa yang para sahabat duk cakap al-ma'u minal ma', air daripada air adalah rukhsah, satu kelonggaran kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kelonggaran kepada sahabat dia pada permulaan Islam, fi awali Islam. Pada permulaan Islam Rasul bagi kelonggaran. Kalau setubuh dak keluar air mani dak apa, dak mandi pun dak apa. Itu rukhsah kelonggaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada sahabat dia pada permulaan Islam. Lepas daripada itu kata Sahal Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab cerita kepadaku, thumma amarna bil ightisali ba'daha. Lepas daripada itu Rasul suruh kepada kami mandi. Jadi bermakna hak yang pada awal Islam kalau setubuh
lagi dak keluar air mani, dak wajib mandi, hak tu telah dinasahkan hukum. Baik, jadi hak sekarang ni hukum hak yang tetapnya adalah apabila orang tu bersetubuh walaupun dak keluar mani tetap wajib mandi. Tu kita kena ingat. Dia wajib mandi ni dia bukanlah wajib mandi dengan segera. Ya, lepas daripada setubuh mesti mandi lalu dak mesti mandi dengan segera. Dan pernah berlaku kepada Rasulullah setubuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak mandi selalu. Bukan Rasulullah mandi pagi esok. Pagi esok bukanlah apabila matahari naik. Kalau kita nak buat apabila maksudnya kat subuh ke masuk subuh, yang penting sebelum daripada keluar waktu subuh. Sebab dah keluar waktu subuh dah sembahyang lah. Kita nak sembahyang kena mandi dulu kan. Baik. Jadi tidak wajib mandi segera. Hak yang wajib mandi ketika kita nak mendirikan sembahyang, kerana di antara syarat sah sembahyang adalah kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalil dia lagi, satu ketika Abu Hurairah berjunub. Abu Hurairah berjunub. Dia pun tak mandi lagi, dia pusing dalam kota Madinah. Dia pusing dalam kota Madinah. Tengok, tak mandi lagi. Kalau wajib mandi segera lepas berjunub, pasti Abu Hurairah dah buat gitu. Lepas tu dia pusing dalam kota Madinah, dia terserempak dengan Rasulullah. Rasulullah. Rasul tengok dia pun lari lalu. Lagi pergi mandi, pergi jumpa mula Rasulullah. Rasul tanya, dah pergi mana tadi? Dia pun kata, hamba tadi berjunub, malu nak jumpa dengan Rasulullah. Dia cakap kita gitulah. Kata Rasulullah, subhanallah. Kata Rasulullah, subhanallah. Rasulullah ta'ajub. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang beriman tidak najis. Tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak marah pun, dah apa mulai buat mandi. Maka kata ulama, daripada dalil-dalil tersebut bahawasanya tidak wajib kita segera mandi setelah daripada kita berjunub. Yang diwajibkan mandi ketika mana kita ingin melaksanakan ibadat. Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil muttafaqun alaih. Zada Muslim faqalat ummu Salamah wa hal yakunu hadha qala na'am famin ayna yakunu asy-syabah. Maksud hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai perempuan yang telah melihat sesuatu di dalam mimpinya seperti apa yang dilihat oleh lelaki. Jadi dia tengok sesuatu dalam mimpi sebagaimana orang lelaki tengok dalam mimpi. Maksud dia mimpi bersetubuh, mimpi jima', mimpi bersetubuh. Biasa orang lelaki ya. Orang lelaki tua-tua dak dah. Hak muda-muda dah. Hak umur belasang awal 20-an, hak dak nikah lagi. Allah kerek. Kadang-kadang tiap-tiap minggu mimpi basah sama. Kita orang lelaki kan takkan dak lalu benda tu. Kedak. Dak kena berubah tak ada masalah tu. Orang lelaki, orang puang jarang berlaku. Ni berlaku kepada orang lelaki. Orang lelaki sikit-sikit mimpi, sikit-sikit mimpi. Tengah-tengah muda-muda kau. Hak awam dia, hak akhir belasang awal 20-an kau. Kita hak mau 60 70 dah mimpi dah mimpi pun dak tubik pun air mani pun Okey. Jadi kalau orang tu mimpi bersetubuh, jadi apabila dia bangun daripada tidur tengok basah, kita cakap BP basah lah kan, kita cakap kan, maka wajib dia mandi sebab al-ma'u minal ma', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalannya, adakah orang puang kalau dia melihat benda yang sama dalam mimpi wajib dia mandi? Kata Nabi sallallahu kata ulama, ya, juga wajib mandi berpandukan kepada hadis ni. Jadi apabila dia tengok apa hak yang orang lelaki tengok, maksudnya orang puang dia mimpi bersetubuh. Dia bangun daripada tidur, tiba-tiba tengok ada air mani. Tapi syarat ada air mani ya? Syarat ada air mani. Kena mimpi saja, kita orang lelaki kau puang sama. Kalau tak ada air mani masa bangun, maka dak wajib mandi. Dia bukan mimpi tu wajib mandi, keluar air mani tu wajib mandi sebenarnya. Jadi kalau mimpi bersetubuh tapi siap ni kopak lagi mimpi, Allah, hebat dia. Tapi bangun tak ada sikit pun dah wajib mandi. Okey, sebagai contohlah, dah wajib mandi. Hak yang wajib mandi apabila keluar air mani. Itu sebenarnya hak yang wajib mandi. Sama juga dengan perempuan. Kalau berlaku kepada perempuan, wajib juga mandi. Baik, jadi apabila Rasul kata lagu tu, jadi Ummu Salamah, isteri Rasul rasa pelik. Orang puang mimpi gitu juga.
ada air mani juga. Kata Rasul, apa? Dah kalau sekiranya tak ada air mani orang buang, mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana boleh jadi ada sama dengan mak? Kan kadang-kadang anak kan sama dengan mak muka, sama dengan ayah muka kan? Ada kan? Ada anak sama dengan ayah muka, ada sama dengan mak. Kadang-kadang muka tu sama dengan ayah dah, perangai sama dengan mak pula. Contoh kita katakan, okey, muka sama dengan ayah, perangai macam mak pula. Kadang-kadang muka macam muka macam mak, perangai macam ayah. Kadang-kadang hak lain macam ayah belaka, tapi hak dok comel sikit macam mak. Sebagai contoh kan. Jadi punca daripada ada persamaan anak saat itu, ataupun kerana anak saat itu adalah gabungan daripada air mani lelaki dan air mani perempuan, maka sebab itulah kadang-kadang anak sama juga dengan mak dia. Okey, itu maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kali kita akan baca ke tak ada dah hadis ni? Tak ada dah ke? Dia ada satu hadis lagi hak yang tidak sebut dalam kitab ni, yang diriwayat daripada Ummu Sulaim, yang mana Ummu Sulaim mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah Taala tidak malu daripada perkara yang benar. Dia mari jumpa dengan saya, kata Rasulullah, Allah Taala tak malu benda hak yang benar. Maksudnya Allah Taala tidak menyuruh kita malu dalam hal yang benar. Kalau hal benar tak perlu malulah. Adakah wajib kepada perempuan mandi apabila dia bermimpi? Lalu tu kata Rasulullah, na'am, tapi syarat idza ra'atil ma'. Ya, wajib dia mandi apabila dia melihat air. Maksudnya kalau ada air, nampak air mani, wajib dia mandi. Kalau tak dapat air mani, tak wajib mandi. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum yang kita kena tahu, sekali lagi kita ulang, adalah apabila kita bermimpi, kita saat itu tak kira lelaki ke puang sama, mimpi bersetubuh, mimpi jima. Takut tak faham makna bersetubuh, mimpi jima. Ke tak faham ikut makna jima? Payah kita tak faham. Jadi mimpi bersama, mimpi lelaki ke puang ke sama. Jadi apabila dia mimpi bersetubuh, jima, sama, bangun daripada tidur, kalau ada air wajib mandi, kalau tak ada air tak wajib mandi. Tu kita kena ingat. Satu masalah. Masalah yang kedua, walaupun tidak disebut dalam hadis ni, tapi ada kaitan. Kita bangun daripada tidur, kita dah ingat pun kita mimpi. Tak mimpi betul, tapi tengok kain berjeruk. Kain berjeruk, tengok memang air mani ya. Juga kata ulama wajib mandi. Okey, berapa? 2 masalah dah. 3. Masalah yang ketiga, kain kita tak ada orang lain pakai, kita seorang je pakai. Kita seorang je pakai. Tiba-tiba kita tengok ada kerah dah, kering dah. Kita pun cek, macam air mani, tapi kita tak yakin. Mungkin mazi, mungkin mani. Mungkin mazi, mungkin mani. Mungkin wadi. Dia gini, dia air yang keluar daripada kemaluan orang lelaki, dia ada air kecil. Yang keduanya madhi. Madhi ni dia air yang keluar cair ketika naik syahwah. Okey. Yang dia keluar masa ketika naik syahwah. Yang ketiganya air wadi. Air wadi ni keluar ketika letih, ketika kecil belendar. Yang keempatnya air mani. Dia 4 ni hak yang wajib mandi air mani saja. Ada pun hak yang 3 lagi hanya najis saja, wajib basuh je zakar. Kemaluan wajib basuh je daripada 3 ni. Okey. Jadi dia ada persamaan di antara air mani dengan air wadi. Air wadi ni biasa dia keluar masa kita letih, ataupun keluar lepas daripada kita kecing. Dia belendar keluar air wadi. Katakanlah kita pakai kain, kita tidur, tiba-tiba kita sedar-sedar tengok ada benda yang melekit di kain kita, kering dah. Ada kemungkinan air mani, ada kemungkinan air wadi. Kata ulama, kalau kita tidak yakin air wadi ke air mani, tapi salah satu daripada kedua tu, maka apa yang ditetapkan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah kita pilih mana hak yang kita rasa kita cenderung kat mana. Kita pilih air mani ke pilih air wadi. Kalau kita pilih air mani, maka wajib kita kena mandi. Kalau kita pilih air wadi, maka wajib kita kena basuh. Jadi kalau kita basuh dah,
Maka selesai sembahyang kita. Tapi kalau kita pilih air mani, wajib kita mandi. Dan sembahyang hak yang kita sembahyang, wajib kita kena qada balik. Tapi kena ingat, sembahyang mana hak wajib kena qada balik? Sebab kita tak tahu tidur mana. Mungkin tidur malam tadi, mungkin tidur malam maring, mungkin tidur malam maring dulu, dan mungkin tidur tengah hari. Kata ulama, kena ambil tidur hak yang paling dekat. Kita tengok, kita sedar-sedar dalam pukul 3 pas Zuhur. Allah, mari mana pula ni hak bila tengah hari kita dah tidur. Mungkin hak malam tadi, mungkin malam maring. Kalau hak malam tadi, jadi subuh je kena qada, Zuhur kena sembahyang mula kalau kita sembahyang dah. Boleh faham kan? Kalau malam maring, Allah banyak orang sembahyang. Banyak orang sembahyang. Kata ulama, lagu mana kena ambil tidur yang paling dekat. Sebab dalam kaedah fiqh dia ada sebut lagu mana, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku, kita kena takdirkan masa yang paling dekat. Ambil tidur yang paling dekat, dan kita kena qada balik setiap sembahyang yang dilakukan setelah tidur paling dekat. Okey, boleh faham kan? Itu kita kena tahu hukum. Jangan main benda dapat gitu je. Dah berlaku kok. Kucalan dah belajar benda yang fardu ain. Berat nanang tu benda yang perlu kita kena tahu. Seterusnya, hadis yang keempat, katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min min al-janabati wa yawm al-jum'ati wa yaumil jum'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi disebabkan 4 perkara. Rasul mandi 4 perkara ni. 4 perkara ni Rasul mandi, iaitu kerana berjunub. Dia berjunub, terjadi janabah junub seorang kerana 2. Yang pertamanya kerana berjima, sama ada keluar mani ataupun tidak. Yang keduanya kerana keluar mani. Orang tu jima, keluar mani ataupun tidak, dia berjunub. Orang tu keluar mani walaupun bukan kerana jima, dia berjunub. Kedua-dua keadaan tersebut mewajibkan dia mandi. Pendek kata, orang berjunub wajib mandi tanpa ada khilaf, sepakat ulama. Baik. Jadi apabila seorang tu berjunub, wajib dia mandi. Allah Ta'ala katakan dalam Quran, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila berjunub, wajib kena bersuci, yakni kena mandi. Sepakat ulama tanpa ada khilaf. Ijma' ulama mengatakan berjunub wajib mandi. Itu yang pertama. Yang keduanya, mandi hari Jumaat. Rasul mandi pada hari Jumaat. Mandi hari Jumaat. Dia mandi hari Jumaat, hukum dia adalah disunatkan. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Ulama berselisih kepada 2 pandangan. Ada pandangan mengatakan wajib mandi pada hari Jumaat, ada pandangan yang mengatakan sunat. Pandangan majoriti ulama sunat. Nanti kita akan bincang dia buat mari hadis lepas daripada ni. Okey, 2. Yang ketiganya, wa minal hijamah, dan mandi kerana berbekam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Ada hadis yang sahih. Berbekam kan kita tahu di tempat kita banyak orang bekam kan. Bekam tu waktu bik darah tu bekam. Lepas daripada bekam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Maka kata ulama, disunatkan bagi orang yang berbekam mandi. Cuma tak wajib tidak wajib mandi. Hukum mandi selepas daripada berbekam adalah disunatkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiganya, mandi kerana mandi orang mati. Jadi apabila kita ada orang mati, kita tolong mandi orang mati, maka disunatkan kepada kita mandi pula lepas daripada tu. Kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni kita ada lalu satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa hak yang mandi orang mati, maka hendaklah dia mandi. Suruhan mandi di sini adalah suruhan sunat, berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, Imam Al-Baihaqi, beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza qtasaltumu. Tidak ada menjadi kewajipan ke atas kamu ketika mana mu mandi orang mati, tidak menjadi kewajipan mu mandi. Ketika mu mandi orang mati, tidak wajib atas mu mandi. Tak wajib mu mandi selepas daripada memandikan orang mati. Baik, kata ulama, suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mandi orang mati, supaya kita mandi, suruhan itu adalah suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan menurut Imam Ibnu Khuzaimah hadis ini sahih.
Cuma sebenarnya hadis ni yang kita baca saat ni ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Ada sebahagian yang lain menilai hadis dhaif. Sebagaimana dalam masalah fiqh berlaku ijtihad ulama fiqh, begitu juga dalam penilaian hadis berlaku ijtihad ulama hadis. Jadi ulama hadis berijtihad. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai dhaif, dan ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Seterusnya kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Uthal indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil, rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai cerita Thumamah bin Uthal. Dia Thumamah ni adalah dia di antara pemimpin Banu Hanifah. Thumamah di antara pemimpin Banu Hanifah, yang mana satu ketika sahabat takak dia. Sahabat dah kenal pun, tapi Rasul kenal. Wa balik di masjid Rasulullah, dia masa tu kafir lagi, nak pergi umrah, nak pergi Mekah. Sahabat wa balik di Madinah, tambak di tiang masjid di Madinah. Rasul tengok lah mung Thumamah. Baik, lepas tu Rasul sallallahu alaihi wasallam tawarang bagi kepada dia tawarang untuk memeluk Islam. Tapi pada peringkat awal dia tak mau memeluk Islam. Dia pendekkan cerita, oleh kerana dia duduk dalam masjid 2-3 hari, dia dah tengok orang akhlak Rasulullah, sahabat gitu gini, akhirnya terbuka hati untuk memeluk Islam. Terbuka hati untuk memeluk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bebas dia dalam lepas daripada beberapa hari. Rasul bebas, dia pun tubik daripada Madinah, dia mandi, dia pun mari jumpa dengan Rasulullah, dia pun memeluk Islam. Cuma dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abdul Razzaq ada menyebut Rasulullah suruh dia mandi. Maka ulama ambil daripada hadis ini bahawasanya digalakkan kepada orang kafir mandi setelah daripada masuk Islam. Okey, digalakkan, dituntut orang kafir bila dia masuk Islam mandi. Cuma tuntutan ni adakah tuntutan wajib atau tuntutan sunat? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan tuntutan wajib. Orang kafir apabila masuk Islam wajib dia mandi. Okey, satu. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i dikata orang kafir masuk Islam tak wajib mandi, sunat mandi. Orang mazhab Syafi'i dikatakan tak wajib orang kafir apabila masuk Islam dia mandi. Cuma kalau dia berlaku ketika dalam zaman kafir dia berlaku perkara yang mewajibkan mandi, orang puan tu datang haid, datang nifas, bersalin, keluar mani, maka ketika tu wajib mandi selepas daripada memeluk Islam. Pendek kata, kesimpulan dalam mazhab Imam Syafi'i, orang kafir apabila dia masuk Islam sunat dia mandi, tak wajib dia mandi. Melainkan ketika zaman kafir dia dulu berlaku perkara yang mewajibkan mandi, keluar darah haid ke, keluar darah nifas ke, bersalin ke, ataupun keluar mani, barulah wajib dia mandi. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa balik pada minggu-minggu yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina